Tuan Yang Bertuah, hasil harus diperluaskan. Malaysia merupakan negara ketiga tertinggi di dunia untuk subsidi petrol. Harga petrol RON 95 kita adalah di antara termurah di dunia dengan kadar RM2.05 seliter. Lebih murah daripada Arab Saudi, pengeluar minyak utama dunia, RM2.94. Jika dibandingkan negara dengan harga negara serantau, Indonesia pada kadar RM4.45 dan Thailand RM5.99. Cukai yang kita pungut pula antara yang terendah di ASEAN, yakni 11.8% kepada KDNK ketimbang 12.6% Singapura dan 16.4% Thailand. Maka sebagai langkah peningkatan mutu perkhidmatan dan bantuan kepada rakyat, Kerajaan Perpaduan bertanggungjawab meluaskan asas hasil. Mulai tahun depan, beberapa langkah reformasi percukaian akan dilaksanakan bagi meluaskan asas hasil negara, dengan maksud mengelakkan daripada bebanan ditanggung oleh rakyat. Perimbangan ini sangat sukar tetapi terpaksa dilakukan untuk meningkatkan hasil, mengurangkan subsidi tapi tidak membebankan rakyat. Kerajaan bercadang untuk menaikkan kadar cukai perkhidmatan kepada 8% ketimbang 6% sekarang. Namun agar tidak membebankan rakyat, peningkatan ini tidak termasuk perkhidmatan seperti makanan dan minuman serta telekomunikasi. Kerajaan juga akan meluaskan skop perkhidmatan bercukai meliputi perkhidmatan logistik kekal 6% dan selainnya pembrokeran, penaja jaminan dan kelab-kelab karaoke. Setelah mengambil kira input pihak berkepentingan melalui sesi libat urus yang diadakan, kerajaan akan menguasakan pelaksanaan cukai keuntungan modal bagi pelupusan saham tidak tersenarai oleh syarikat tempatan berdasarkan keuntungan bersih pada kadar 10% mulai 1 Mac 2024. Pengecualian cukai keuntungan modal ke atas pelupusan saham berkaitan aktiviti tertentu seperti IPO, Initial Public Offering, yang diluluskan, penstrukturan dalaman dan syarikat modal teroka tertaluk kepada syarikat syarat ditetapkan. Kerajaan akan mengubah perundangan baru bagi melaksanakan cukai barang bernilai tinggi kadar 5 hingga 10%. Barang kemas, jam tangan berdasarkan nilai ambang harga barangan. Tapi untuk maksud menggalakkan pelancongan, ia tidak dikenakan kepada pelancong dan beberapa peraturan diperkenalkan supaya pelancong boleh mengutip pulangan cukai itu sebelum berlepas keluar negara. Yang Dipertua, Malaysia perlu seiring dengan perayaan pencukaian antarabangsa, iaitu mengekang aktiviti penghakisan asas cukai dan pemindahan untung ke negara yang mempunyai kadar cukai yang rendah. Mengambil kira maklum balas daripada industri dan perkembangan terkini antarabangsa, kerajaan akan melaksanakan cukai minimum global pada tahun 2025 dengan hanya terpakai kepada syarikat yang mempunyai pendapatan global sekurang-kurangnya 750 juta euro. Kerajaan juga akan memantau perkembangan cukai minimum global di peringkat antarabangsa. E-invoice harus dilaksanakan oleh LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negara. Kerajaan mengambil kira maklum balas yang diterima dan memberikan cukup masa kepada pembayar cukai. Maka kerajaan setuju menguatkuasakan e-invoice secara mandatory kepada pembayar cukai dengan pendapatan atau jualan tahunan melebihi 100 juta ringgit mulai 1 Ogos 2024. Pembayar cukai mengikut kategori pendapatan selainnya akan dibuat secara berfasa dengan sasaran pelaksanaan menyeluruh mulai 1 Julai 2025.
Nombor pengenalan cukai TIN akan diperluas penggunaannya untuk menyokong pelaksanaan e-invoice ini. Pematuhan cukai secara sukarela yang seterusnya bagi mengurangkan ketirisan hasil akan diberikan perhatian. Agensi penguatkuasaan akan terus memperhebat usaha menangani ketirisan. Umpamanya, kawalan penyeludupan rokok yang menyumbang pada penurunan peratus rokok tidak sah di pasaran tempatan kepada 56.6% pada tahun 2022 ketimbang 63.8% 2020. Bilangan rokok yang tidak sah masih tinggi di pasaran, maka kerjasama antara agensi akan dipertingkatkan, termasuk memperketatkan kawalan penyeludupan minuman keras. Mulai 1 Januari 2024, diperketatkan langkah kawalan penyeludupan dan memperluas kepada produk minuman keras. Aktiviti pindah kapal transshipment bagi produk minuman keras akan dihadkan di pelabuhan tertentu sahaja. Kompleks immigration, custom, kuarantin dan keselamatan Bukit Kayu Hitam akan dijadikan sebagai laluan keluar tunggal bagi wilayah utara. Aktiviti import bagi rokok untuk pasaran domestik hendaklah dilakukan secara muatan kontainer secara penuh, full container load. Kerajaan menghargai komitmen agensi penguatkuasa seperti PDRM, SPRM dan Jabatan Kastam di Raja Malaysia dalam meningkatkan usaha penguatkuasaan serta operasi membanteras ketirisan hasil negara. Ketangkasan tindakan PDRM membanteras jenayah dan ikhtiar SPRM menggeledah pengamal sindiket kewangan dan kartel perlu dihargai. Sebagai langkah dorongan, saya bersetuju bahawa agensi penguatkuasaan yang menunjukkan komitmen berterusan dan prestasi cemerlang akan diberikan ganjaran sewajarnya.